Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Cikgu Rabiatul. Hari ini hari Selasa 29 Jun 2021. Kita akan lihat pada hari ini. Okey, ini adalah standard kandungan dan standard pembelajaran pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid akan dapat yang pertama, membaca dua rangkap pantun dengan intonasi dan sebutan yang betul. Dan yang kedua, murid-murid dapat mengenal pasti dan menyatakan dua maksud pantun dengan betul. Baiklah, kita pergi satu persatu. Sila rujuk buku teks masing-masing buku Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 4. Ini adalah paparan buku teks murid-murid semua, muka surat 4 ya. Sebelum kita mula membaca dan melafazkan pantun, cikgu akan terangkan dulu bagaimana cara untuk melafazkan pantun 4 kerat. Yang pertama sekali, baca dahulu setiap baris pantun. Baca sahaja, tak perlu ada intonasi ataupun ada nada dan apalah yang sebagainya, okey? Baca je dahulu. Dan yang kedua, lafaz pantun mesti ada jeda. Jeda maksudnya berhenti sekejap. Berhenti sekejap. Dan yang terakhir, elakkan lafaz pantun dengan laju. Kita lihat satu persatu. Jom. Okey, yang pertama sekali, baca dahulu setiap baris pantun. Ini adalah rangkap pertama dalam buku teks. Boleh lihat buku teks masing-masing. Kita baca dahulu. Baca sahaja dahulu. Mengail puyuh di hujung desa, dalam terusan nampak berbayang. Pantun Melayu kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Okey, selepas kita baca, barulah kita gunakan nada. Kita berikan ada irama, ada nada untuk pantun ini. Okey, kita baca. Mengail puyuh di hujung desa, dalam terusan nampak berbayang. Pantun Melayu kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Selepas kita baca saja dahulu, kemudian barulah kita letakkan, masukkan intonasi. Okey, seterusnya yang kedua, lafaz pantun mesti ada jeda, iaitu berhenti sekejap. Okey, cikgu dah letakkan tanda berwarna merah ini. Maksudnya murid perlu berhenti sekejap di antara perkataan yang kedua dan perkataan ketiga. Ini adalah untuk mengelakkan murid-murid melafazkan pantun dengan laju. Okey, dengar dulu bacaan cikgu. Mengail puyuh di hujung desa, dalam terusan nampak berbayang. Pantun Melayu kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Nampak tak perbezaan apabila kita baca dengan jeda. Pantunnya bacaan kita lebih lembut dan ada intonasi. Okey. Elakkan membaca pantun dengan menggunakan bahasa pasar. Contoh, mengail puyuh di hujung desa, dalam terusan nampak berbayang. Pantun Melayu kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Gunakan bahasa baku, jangan desa, pusaka, bangsa, tak boleh. Okey, baiklah. Seterusnya, mari kita melafazkan pantun. Masa inilah cikgu nak dengar murid-murid cikgu melafazkan pantun dengan intonasi yang betul. Okey, murid-murid pilih sahaja dalam buku teks tadi, pilih 2 rangkap sahaja. Kemudian hantarkan voice message. Murid-murid lafazkan pantun ataupun video ataupun rekod audio
dalam WhatsApp cikgu. Okey? Kemudian objektif yang kedua, cikgu akan terangkan tentang mari mengenal pasti maksud pantun. Pantun yang diberikan tadi mempunyai maksud. Jadi kita nak tahu apa dia maksudnya. Ini adalah rangkap pertama pantun. Cikgu bacakan. Mengair puyuh di hujung desa, dalam terusan nampak berbayang. Pantun Melayu, kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Okey. Cikgu dah hitamkan baris rangkap yang ketiga dan rangkap keempat ni. Di sini adalah maksud pantun ini. Kalau murid boleh fikirkan, dia dah bagi tahu kat sini pantun Melayu, kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Maksudnya pantun ini merupakan budaya peninggalan nenek dan moyang. Maaf ya, ni ada kesilapan peninggalan. Okay, jadi maksud perangkap yang pertama ni adalah pantun merupakan budaya peninggalan nenek dan moyang kita. Okay, kita pergi pantun yang kedua. Manisnya rasa tidak terkira, buah papaya di kampung Berangan. Indah bahasa pantun berbicara, seni budaya dibuang jangan. Okay, rangkap ketiga dan empat cikgu dah hitamkan. Bahasa pantun indah, seni budaya jangan dibuang. Maksudnya begitulah. Pantun ini sangat indah. Jadi maksud bagi pantun ini, rangkap yang ini adalah bahasa pantun indah dan bersantun. Macam mana kita nak tahu indah? Bila kita baca tadi ada jeda, ada intonasi. Bila kita baca, bunyinya sangat indah untuk didengar. Okey. Rangkap yang ketiga. Cantik seninya, ukiran kayu, sukar dicari, begitu rupa. Tinggi nilainya, pantun Melayu, jati diri janganlah lupa. Okey. Rangkap ketiga dan keempat, tinggi nilai pantun Melayu, jati diri janganlah lupa. Maksudnya pantun ni tinggi sangat nilainya, jadi kita jangan melupakannya. Okey, maksudnya pantun Melayu melambangkan budaya dan jati diri yang sangat tinggi. Okey, kita pergi rangkap yang terakhir. Dalam tangan berbunga tanjung, bersopan santun dipetik si dara. Meski berzaman, tetap disanjung, jagalah pantun, tradisi dipelihara. Okey, maksud rangkap ni yang ketiga dan keempat ni, meskipun berzaman tetap disanjung, jagalah pantun, tradisi dipelihara. Maksudnya kita perlu menjaga pantun ini supaya sentiasa dipelihara. Okey. Maksudnya pantun Melayu hendaklah terus dipelihara dan disanjung tinggi, jangan pernah dilupakan. Okey, sekarang ni masa untuk kuis. Cikgu akan berikan link kuis dalam WhatsApp group. Itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.